الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Pertama ini kita mengulang rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengulang pujian kita pada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala sentiasa mengulang memberikan kita nikmat dan pemberian. Syukur kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi mengekalkan kita dengan dua nikmat terbesar, iman dan Islam ini. Yang mana dengan iman dan Islam inilah kita datang ke masjid, kita datang ke surau menunaikan salat berjemaah. Satu benda yang kita tidak nampak mungkin manfaat di dunia, tapi iman kita kepada adanya pahala, adanya balasan di sisi Allah, itulah yang mendorong kita untuk melaksanakan segala ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pujian yang kita panjatkan pada Allah yang sebenarnya tidaklah menambahkan apa-apa pun pada Allah Taala. Bila kita sebut segala puji milik Allah, bila kita bertasbih pada dia, sebut subhanallah, maha suci Allah. Bila kita takbir kepadanya, Allahu Akbar, Tuhan maha besar, dia tidak menambahkan apa-apa kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah. Pujian itu tidak diperlukan Allah pun. Allah dia maha kaya. Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah Ta'ala itu maha kaya, bahkan kamulah yang fakir. Tapi kita menyatakan juga pujian itu, kerana kita yakin bahawa sebenarnya bila kita memuji Allah, bila kita berzikir kepada Allah, dia sebenarnya hakikatnya adalah balik, kebaikan itu balik untuk diri kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah SWT. Inna insakum wa jinnakum. Jika sekiranya seluruh manusia dan seluruh jin berpakat untuk tidak menyembah Allah Ta'ala, tidak mengurangkan apa-apa kepada Allah. Demikian sebaliknya, jika sekiranya seluruh jin dari seawal-awalnya dan manusia dari seawal-awalnya sehingga ke akhir-akhir manusia dan jin berpakat untuk menyembah Allah, memuji Allah, pun tidak menambahkan apa-apa pun sedikit kekayaan yang telah ada pada Allah SWT. Jadi bila kita sebut pujian tu, dia bukan untuk Allah, hakikatnya untuk diri kita sendiri. Apabila kita memuji Allah, apabila kita berzikir kepada Allah, sebenarnya adalah untuk supaya kita ni menjadi manusia yang sedar. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu jadi orang yang lupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka itu lupa diri mereka sendiri. Maknanya orang yang lupa Allah, orang yang tidak berzikir, orang yang tidak memuji Allah, membesarkan Allah, bertasbih, sebenarnya dia merosakkan diri dia sendiri. Makin dia lupa pada Allah, makin dia lupa pada diri dia sendiri. Fa'ansahum anfusahum, fa'ansahum anfusahum. Allah Ta'ala jadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka jadi orang yang tak tahu tujuan hidup. Mereka tak tahu apa tujuan mereka mari atas dunia ni. Dia tak tahu apa nak buat pun.
Dan dia tak akan dapat apa-apa kelebihan pun mari atas bumi. Ya. Betul, orang yang kau tak berzikir ni, dah sekali dia jadi apa? Dia jadi kerah hati orang ni kan. Bila kita tak berzikir ni, kita kerah hati. Sebab apa? Sebab last sekali kita akan rasa kita tak tahu. Orang yang tinggal berzikir ni, dia akan rasa tidak perlu Allah pun. Alhamdulillah. Ya. Dia lupa Allah, dia lupa Allah. Dah sekali dia lupa diri dia sendiri, dia lupa siapa diri dia. Dia lupa apa tanggungjawab dia. Maka dia akan rasa kemungkinan sampai pada tahap dia rasa tak perlukan Tuhan pun dalam hidup dia. Itulah kerosakan terbesar seorang manusia. Ya. Sebab itulah kita sentiasa memuji Allah SWT sebagai Tuhan yang agung, Tuhan yang maha hebat, yang memiliki seluruh arash, yang menciptakan seluruh kehidupan daripada sekecil-kecil benda sampailah ke sebesar-besar benda yang kita nampak atau benda yang kita tidak nampak pun Allah Ta'ala ciptakan. Segala-galanya ini adalah merupakan ciptaan Allah. Dialah zat yang paling agung, yang maha sempurna. Dan samping itu juga Allah Ta'ala yang hebat ini, tiba-tiba Tuhan kata dia dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Maka kita pun, orang beriman pun kembali dia juga sebenarnya sentiasa mesti mengikut juga. Sebagaimana Allah Ta'ala memuji berselawat kepada hamba-Nya Nabi Muhammad SAW, maka kewajipan kepada kita, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu di dalam Quran kita jumpa kataan ya ayyuhalladzina amanu duduk di tengah-tengah. Ya. Dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu biasa duduk di awal ayat. Tak biasa semua duduk di awal ayat kecuali ayat ini sahaja. Dan maknanya ceritanya Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala nak highlightkan apa? Sesungguhnya dia Allah dan para malaikat yang berselawat ke atas Nabi. Ya, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas dengan sesungguh-sungguh. Jadi kita berada pada 15 Rabiul Awal ini, dah bulan Maulud Muhammadiyah. Bulan Maulud kita banyaklah mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ada buat program Maulud. Ada buat program Maulud. Dia ni tak tahu buat Maulud nak buat apa. PKP blok macam-macam dia tak boleh nak buat. Tapi tetap kena buat lah insya-Allah ya, supaya kita ni tidak lupa manusia yang Allah Ta'ala yang dia sendiri sebut dalam hadis ni, tidak beriman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi aku. Nah, kata Nabi, lebih daripada anaknya dan ibunya. Waladihi wa walidihi. Ini daripada anaknya dan daripada ibu bapa dia sendiri. Jadi keimanan kita bergantung pada rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itulah kita buat sambutan Maulud supaya kita timbul rasa cinta dan sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya pun tak ada bagi tajuk khusus untuk kuliah maghrib ni. Cik telefon dia suruh mari ganti. Saya pun kebetulan hari ini alhamdulillah pergi. Mari je. Ini kebetulan pergi. Kali ketiga dah saya mari kuliah di sini. Tapi dah kena seorang dia kat sini. Seorang pula kena. Lepas tu pakai topeng kata lagi dah kena. Dia kena, dia tidak kena pakai topeng. Okey, jadi pada malam ini tak ada tajuk lain lah. Saya bercakap tentang kecintaan kita pada Nabi SAW sebenarnya dengan bulan Maulud ini. Walaupun mungkin 2-3 penceramah kita dah dengar dah. Sepanjang bulan ini kita akan dengar 2-3 ceramah lah pasal Maulud, pasal Nabi SAW. Tapi tak habis kita nak bercerita pasal Nabi ya. Memang tak habis. Dia adalah manusia yang kita kata tadi, Allah dan malaikat berselawat kepada dia. Tak ada manusia yang sehebat itu. Dialah manusia yang digandingkan bersama dengan Allah SWT dalam lafaz syahadah. Nah, jadi Allah Ta'ala angkat sebutannya. Nah, dalam surah Duha kan. Maknanya Allah Ta'ala sendiri sebut dia akan angkat nama Nabi kita. Meletakkan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah SWT dan di sisi manusia. Dan kita perasan setiap saat nama Nabi kita disebut ni. Setiap saat. Nah, dalam kita pun sendiri sebut banyak kali. Dan sekarang ni pun nama Nabi disebut oleh berapa orang.
Dalam satu saat mungkin ratus orang sebut nama Nabi dah. Nak kira apa? Yang berselawat lagi dah, yang azan lagi. Azan 5 waktu pun memang seluruh dunia sentiasa berpusing, azan sentiasa berkumandang. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memang sentiasa dilaungkan. Nah, kita isyak baru habis kat sini, kat sana baru isyak. Jadi azan tu sendiri, perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut setiap saat. Itu tak kira lagi majlis selawat, tak kira lagi kita orang yang berselawat di dalam seorang-seorang diri berzikir dan sebagainya. Jadi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kita hanya merupakan bahagian yang kecil saja bila kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia hebat. Memang kita kena sayang. Pernah Nabi tanya Sayyidina Umar, Nabi kata, wahai Umar, siapa manusia yang paling kamu sayang? Maka Sayyidina Umar kata apa? Wahai Rasulullah, tidak ada manusia yang paling aku sayang atas dunia ini selepas diri aku sendiri kecuali kamu ya Rasulullah. Itu pun Rasulullah betul kan? Rasulullah kata kalau macam tu Umar tak sempurna lagi iman kamu. Maknanya kena cinta dia lebih daripada diri dia sendiri. Lalu Sayyidina Umar pun kata aku tukar dah lepas ni. Banyak aku tukar, aku sayang Rasulullah lebih daripada diri aku sendiri. Soalan yang sama kita kena tanya diri kita sebenarnya. Adakah kita sayang Nabi lebih daripada kita sendiri, lebih daripada anak kita, lebih daripada mak kita? Sayang tak Nabi kita? Sayang tak? Ni bila masalah mengajar surau tak kenal kan, kita tanya senyap tak ke, tak tahu faham ke tak faham. Tak apalah mana-mana Ustaz tanya tak jawab agak sendiri mesti mana-mana surat. Ada tak rasa sayang kita pada Rasulullah? Berapa persen kita kata kita sayang? Bandingkan kita sayang pada Nabi dengan sayang pada mak ayah kita. Bandingkan sayang kita pada anak kita, sayang kita pada isteri, pasangan kita, suami isteri. Adakah sayang kita pada Nabi lebih daripada sayang mereka? Itu benda yang kita kena muhasabah diri kita. Setakat mana sayang kita kepada Nabi SAW. Memang susah sebenarnya. Kita boleh sebutlah kita sayang Nabi dah. Kita boleh sebut je lah sayang Rasulullah, sayang Rasulullah dah. Nyanyilah apa, Hanana, Hanana, nak suruh sayang Nabi. Tapi sebenarnya hakikatnya adakah kita betul-betul sayang Nabi SAW dalam hidup kita? Berapa kali kita ingat Nabi, berapa kali kita berselawat. Ada tanda-tanda lah ulama letak beberapa syarat-syarat, ataupun dalam setengah buku disebut hak Rasulullah kepada diri kita yang kita mesti tunaikan sebagai umat dia. Sebagai umat dia pun dia yang kita kena tunaikan hak dia. Untuk kita kata hak ni tanggungjawab lah, kewajipan kita yang mesti kita tunaikan kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa hak yang kita kena tunaikan. Sebagaimana generasi dulu tunjuk kalau kita baca cerita Rasulullah SAW. Yang pertama kita sebut hak yang disebut. Yang pertama sekali adalah cinta. Cinta pada Rasulullah adalah hak pertama yang mesti kita tunaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cukup kita tengok generasi sahabat dulu sayang kepada Nabi macam mana kan. Kisah-kisah sahabat, cerita sahabat ni banyaklah kena cerita. Esok saya buat program di Masjid Liga ni, Elang juga lah nanti. Saya buat sekali pertama nak buat daurah, saya buat daurah setengah hari. Pada Jumaat kita tahu Elang sampai dekat sini, tapi kita banyak Elang dekat Liga je lah. Satu hari, daripada pagi sampai ke tengah hari saya buat daurah. Daurah 3 slot cerita pasal Nabi je. Daripada awal kelahiran sampailah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buat esok sekali dengan slide ibu semua. Siapa-siapa yang nak pergi boleh. Kat Masjid Liga terbuka ni siapa-siapa nak pergi. Sebabnya ialah cerita Nabi ni kadang-kadang kita dengar sikit sini, dengar sini sikit, kita dengar sini sikit, kadang-kadang tak nak gabung cerita dia. Mana sihat dulu masa kemudian. Bagus juga saya rasa saya buat ni supaya kita nampak perjalanan hidup Nabi daripada awal kelahiran sampailah ke akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi pada berapa bulan? Cinta Nabi padang sedaya ni. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak sayang Nabi kalau kita tak kenal sama Nabi kita? Tak boleh sebenarnya. Ataupun bolehlah sikit-sikit je. Kita tak kenal betul pun Nabi kita. Lahir Nabi berapa bulan?
Memang sunyi semua surah kita ni. Surah ni memang sunyi, tak bunyi asal. Berapa bulan Nabi lahir? 12. Kalau buka kitab Mubarak Furi tu dah, penulisan kitab sirah yang menang anugerah itu dah, penulisan kitab sirah terbaik, nama kitab tu Rahimul Makhtum. Rahimul Makhtum, karangan seorang ulama daripada India. Asalnya dia punya tesis PhD dia, tapi menang anugerah penulisan. Mungkin faham tak, lama dah kitab Rahimul Makhtum. Dia sahkan balik sebenarnya kan, ada banyak pandangan yang cuba mengira balik tarikh kelahiran Nabi. Tapi tak apalah, dia bukanlah kita kata urusan akidah kalau kita salah pun. Tapi sebenarnya dia buat kajian balik. Ulama sekarang buat kajian kiraan semula. Sebab hadis sahih menyatakan Nabi dilahirkan hari Isnin. Kemudiannya Nabi lahir pada tahun Gajah. Kemudiannya Nabi lahir pada Rabiul Awal. Itu memang ada hadis sahih. Tapi berapa hari bulan tak disebut. Ada banyak pandangan sebenarnya. Ada kata 12, ada kata 9, ada kata 20 pun ada. Tapi bila dibuat kiraan balik, sebenarnya dia kata lebih tepat. Boleh rujuk dalam kitab Rahimul Makhtum. Lebih tepat sebenarnya dia kata pandangan selepas dihijrah balik pada 9 sebenarnya. 9 Rabiul Awal. Tahun Gajah. Tak apalah 9 ke 12 sampai cuti sudah lah. Wafat Nabi pun sama. Wafat Nabi lagi banyak pandangan. Bila Nabi wafat? Tarikh sebenar Nabi wafat pun sama, Rabiul Awal pun sama, hari Isnin. Tahun berapa Nabi wafat? Tahun berapa Nabi wafat? Tak bunyi ke? Kata sayang Nabi dia, macam mana sayang kalau kita tak kenal Nabi wafat tahun berapa hijrah? Tak apalah, buka kitab cari sendiri. Tapi kajian tu menunjukkan Nabi sebenarnya tarikh yang dikata paling tepat dan paling sebenarnya kira. Sebab sekarang ni ilmu falak dah makin advance dah, manusia dah boleh kira balik berdasarkan ilmu falak tu kan. Orang boleh kira balik tahun-tahun backdated ni, maknanya tarikh-tarikh yang dah lepas ni. Dia jangan buat kajian semua berdasarkan hadis-hadis dan pandangan ulama semua. Sebenarnya tarikh dia kata yang paling hampir dengan tepat kemungkinan adalah pada 1 Rabiul Awal Nabi wafat. Okey, tak apalah, itu tarikh-tarikhnya dah. Jadi kita tadilah macam mana kita nak kenal Nabi, macam mana kita nak sayang rasa Nabi pada diri kita. Kalau kita sendiri pun tak kenal, tak ambil tahu pun, tak cerita pun pasal Nabi pada anak-anak kita. Anak-anak kita pun mungkin tak kenal sangat, tak tahu sangat. Sebab kita sendiri tak bercerita tentang Nabi kita pada anak kita, generasi. Anak kita mungkin kenal Iron Man lebih banyak daripada tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan kita kita cinta Nabi. Demikianlah para sahabat dulu bila kita baca dah, seperti mana masa perang Hudaybiyah kan. Wakil daripada Quraisy yang datang tu dah, dia kata dia tengok lepas dia bincang dengan Rasulullah dan para sahabat. Dia balik semula ke Quraisy, dia kata, ya wahai masyarakat Quraisy, dia kata aku ni seorang yang diplomatik lah. Ini orang yang pandai, biasalah buat hubungan dia. Dia kata aku dah pernah pergi jumpa dengan Kisra, aku dah jumpa dengan Hercules, Maharaja Rom, Maharaja Parsi. Aku tengok dah masyarakat dia orang, kerajaan dia orang, tapi aku tidak pernah tengok betapa sayangnya pengikut kepada seorang ketua selain daripada apa yang ditunjukkan oleh Muhammad dan para sahabat. Ini cerita para sahabat yang sayang Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Dia kata kalau Muhammad bercakap, mereka semua tunduk, dengar, beri perhatian. Bila dia orang bercakap dengan Nabi, dengan Muhammad pun, dia kata suara mesti di bawah pada suara Rasul. Suara dia orang mesti berada di bawah suara Rasul. Yang mana rendah di suara Nabi. Bila Nabi bercakap, bila Nabi minta air, dia kata bergebuk-gebuk semua nak ambil air untuk Nabi. Bahkan bila Nabi bercakap, air liur Nabi yang keluar pun orang bergebuk-gebuk sapu. Ada sahabat yang Nabi bekam pun, dia ambil darah Nabi itu diminum. Walaupun Nabi laranglah juga, tapi mana diminum tak. Jadi mana kecintaan yang kita kata ditunjukkan oleh para sahabat kepada Nabi dia lebih daripada kita boleh bayangkan. Dalam perang Uhud ada seorang pun bila dia balik bila tentera Islam balik ke Madinah, ada seorang perempuan tu, isteri dia mati dan anak dia mati dalam perang, syahid. Bayangkan seorang perempuan, suami dia mati dan anak dia mati.
syahid lah. Tapi bila orang bawa cerita tu pada dia, dia kata Rasulullah macam mana? Itu dia tanya dulu, Rasulullah macam mana? Dia mau sebut, jadi sahabat tu pun sebutlah Rasulullah alhamdulillah baik. Dia kata cukuplah berita baik Rasulullah menghilangkan segala rasa sedih yang lain-lain. Contoh yang ditunjukkan perasaan yang begitu kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW. Kita ni sayang pada satu benda sebab apa? Imam Ghazali ada bincang masalah sayang dan cinta ni. Dia kata manusia ni suka satu benda, sayang satu benda ada beberapa sebab. Yang pertama sebab dia comel. Bila satu benda ataupun sama ada manusia ataupun benda pun, benda yang comel akan timbul rasa kasih, rasa sayang kata dia. Kita pun sayang bini kita lah, sayang harta kita pun, kereta kita ke tak, sebab comel satu sebab ni. Hatta pemandangan-pemandangan yang cantik pun kita rasa suka lah. Itu kata Imam Ghazali. Sebab yang pertama manusia sayang satu benda adalah dengan sebab cantik. Yang kedua kata Imam Ghazali, seorang tu akan sayang satu benda sebab dia berjasa. Berjasa. Contoh macam mak kita lah. Mak kita dah comel mana mungkin lah. Yelah dah tua kan, taklah comel mana. Tapi kita sayang mak kita lebih daripada siapa-siapa pun. Yang mungkin lebih comel daripada mak kita. Sebab apa? Sebab jasa. Nawal, Jamal, Nawal. Cantik, jasa. Kadang-kadang motor kita ada orang sipang motor-motor lama ada. Buruk dah motor tu tapi sipang sebab apa? Ada sentimental value. Ada ni motor pertama saya beli banyak jasa dah. Jasa tu menyebabkan kita sayang satu-satu benda. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, manusia ni suka satu benda dengan sebab dia hebat. Kehebatan satu benda tu bagi kita, benda tu memang hebat pada pandangan kita, maka kita akan sayang. Jadi kita letakkanlah 3 faktor ini pada Rasulullah SAW. Kamu akan dapati bahawa Rasulullah adalah manusia yang satu ni cantik, memang Rasulullah cantik kan? Bacalah cerita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah macam mana Rasulullah, penampilan Nabi kan? Nabi tak pernah menampilkan diri dia pada para sahabat dalam keadaan yang serabut. Rambut Nabi sentiasa kemas, badan Nabi sentiasa berbau wangi. Sahabat kata kalau duduk dengan Nabi ni tak mau pisau kalau boleh. Nak duduk lama lagi kalau boleh. Cuma berebut-rebut lah. Jadi ada seorang sahabat dia kata, aku tengok Rasulullah, mata aku tengok bulan purnama. Masa bulan purnama dia kata, aku tengok muka Rasulullah, aku tengok bulan purnama. Aku tengok muka Rasulullah. Dia kata, wallahi sebenarnya aku tengok muka Rasulullah berkali ganda lebih cantik daripada bulan purnama. Ini contoh macam mana Rasulullah adalah seorang yang baik. Penampilan dia menarik, cantik, memang kita patut sayang Nabi. Berjasa, siapa paling berjasa pada kita selain daripada Rasulullah SAW? Agaknya kalau Rasulullah tidak bersungguh nak bawa Islam pada kita ni jadi apa tak tahu kat Malaysia ni. Rasulullah berfikir sampai nak membinasakan diri dia sendiri. Surah Kahfi Allah Ta'ala sebut, fala'allaka bakhimun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu binasakan diri kamu sendiri, kata Allah Ta'ala. Hampir-hampir kamu ni binasakan diri kamu sendiri dengan sebab berfikirnya kenapalah manusia ini tidak mau beriman. Jadi maknanya Rasulullah berfikir tentang macam mana nak selamatkan manusia ini sampai membinasakan diri dia sendiri, hampir-hampir membinasakan diri dia sendiri. Bayangkan Rasulullah buat kerja dakwah juga. Jadi sebenarnya kalau kita compare diri kita, saya selalu fikir macam tu sebenarnya. Bila kita tengok sirah Rasulullah bandingkan dengan hidup kita ni, malu kita nak mengaku umat Nabi Muhammad tu kan. Rasulullah sabar menyampaikan dakwah Islam tu kan. Kerja siang malam fikir pasal tu. Berfikir macam mana nak selamatkan manusia daripada masuk neraka. Kita setakat mana kita fikir dalam kepala kita? Ada tak fikir macam tu? Macam mana nak selamatkan manusia daripada neraka? Itu sunnah terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Semua orang sebenarnya tinggalkan sunnah ni. Kadang-kadang orang sibuk dengan sunnah-sunnah kecil yang disebut oleh ulama sunnah-sunnah yang tidak wajib. Sunnah-sunnah yang tidak wajib, sibuk dengan sunnah-sunnah yang tidak wajib, pesuginya, pakai serbannya,
berceloknya, apa lagi, pakai capal Nabi lah. Bukan kita hina sunnah Nabi, itu betul sunnah Nabi, tapi itu sunnah-sunnah yang tidak dikatakan wajib oleh ulama pun. Nah, sunnah yang bukan wajib. Kita buat boleh pahala, Ustaz, boleh pahala sebab kita sayang Nabi, kita buat boleh pahala lah. Bukan pahala benda tu, pahala sayang Nabi tu boleh. Tapi sunnah terbesar yang Rasulullah tinggalkan kepada umat apa dia? Yang tadi itulah, yang Rasulullah berfikir siang malam sampai nak membinasakan diri dia sendiri. Itulah sunnah terbesar. Mengajak manusia kepada kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah sunnah terbesar Nabi yang ditinggalkan oleh ramai manusia hari ini, termasuk umat Islam. Bahana, bala, bencana yang menimpa kita hari ini, inilah punca dia sebenarnya. Apa sebab kita berlaku hari ini, kita tengok orang Islam ni jadi hina, jadi lemah. Nah, di mana-mana seluruh dunia, hatta kita di Malaysia pun, nah, kita tengok masyarakat kita ketinggalan. Masalah-masalah sosial banyak. Sebut masalah dagang orang kita, masalah sumbang mahram pun orang kita. Padahal kita ni orang Islam, cukup jaga dalam masalah aurat, masalah hubungan. Tapi bila tengok kes sumbang mahram paling tinggi di kalangan kita umat Islam, orang Melayu. Bahana ini semua sebenarnya lahir daripada itu tadi. Kita meninggalkan sunnah Nabi kita yang paling besar, yang diwajibkan kepada kita sebenarnya. Wajib kita tunaikan amar ma'ruf nahi mungkar ni. Tapi semua orang tinggalkan atau membuat lebih kurang sahaja. Nah, apa sunnah amar ma'ruf nahi mungkar ni? Senang ni lah. Kita mengajak manusia kepada kebaikan. Hari ini apa kita buat? Cuba tanya diri kita saja. Hari ini apa yang kita buat? Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Hari ini apa kita buat? Ada yang sebut, Ustaz, saya buat dah, Ustaz, saya WhatsApp. Saya hantar dalam WhatsApp, ajak orang buat baik. Tapi sebenarnya cukup ke sekadar itu? Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang banyak. Otak cerdik, mata cerah, pandang cakap pun ada. Harta pun taklah kaya, tapi banyak harta yang cukup. Tenang, tak ada masalah. Tiba-tiba kita hanya tunaikan sekadar itu sahaja. Tanggungjawab kita sebagai manusia yang mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah sunnah paling besar yang Nabi tinggalkan pada kita, dan ini yang kita tinggalkan dalam masyarakat kita. Nah, saya pergi mana-mana surau masjid pun saya sebut benda sama. Kita tinggalkan benda ini. Sebab itu kita tengok pada hari ini, mana-mana kita masjid ni pun, surau ni pun, berapa persen daripada masyarakat kita mari surau. Ya, ada orang kata isu ni isu kecil, astagfirullah, orang tak mari surau, nak buat mana salah. Tapi saya melihat itulah kesilapan kita bila kita tinggalkan mengajak manusia pada kebaikan. Inilah, bukan nak marah pada orang mari surau, tapi banyak orang yang mari surau sendiri pun dia merasakan dia cukup untuk diri dia sahaja. Aku dah mari surau, dah tak apa lah. Tak? Sedangkan amalan paling besar, sunnah paling besar ialah mengajak manusia kepada kebaikan. Berapa ramai ada orang mari surau dengan sebab kita? Ini paling mudah, saya cari contoh paling mudah. Berapa ramai orang mari surau, dia mari surau tu sebab kita aja. Apa orang? Kalau kita belajar, kalau kita buat sistem MLM kan, tak ada ni MLM. Maknanya seorang ada downline bawah kan. Kalau kita buat sistem macam tu cukup dah sebenarnya kan. Ni ada seorang ni ada berapa ni? 20. 3, 6, 9. Lebih kurang 20 orang. Kalau seorang buat satu tanggungjawab, dalam masa sebulan cari seorang lagi buat mari surau. Ini saya nak ajak tuan-tuan perempuan nak fikir secara mudah ya. Bulan depan ni Rabiul Awal. Rabiul Awal. Start Rabiul Akhir ataupun tengah Rabiul Akhir bulan depan ada seorang kita berjaya bawa mari surau. Kita letakkan aim macam tu, target macam tu. Setiap orang cari. Sepatutnya bulan depan dah jadi sekali ganda dah surau kita. Tak? Tapi kita tak buat benda ni kan. Kita sebut, start main mengajar pun sebut, tapi perubahan tu tak dibuat. Kita tinggalkan sunnah yang paling besar yang Nabi tinggalkan pada kita. Yang pertama cinta Rasul tadi kan, hak Nabi kepada Rasul, kepada kita. Kemudiannya taat kepada segala perintah Rasulullah SAW. Bagi cerita sahabat saya, banyaklah nak cerita macam mana ketaatan para sahabat tadi. Kemudian yang ketiga, sunnah Rasulullah. Saya cerita juga sikit tadi ya. Sunnah Nabi SAW yang kita mesti ikut. Kita kena yakin tidak ada kejayaan hidup kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW.
Ya, sunnah ini bukanlah benda-benda yang kecil sahaja saya sebut tadi dah. Sunnah yang besar, dan itulah ibadat paling afdal hari ini sebenarnya. Apa ibadat paling afdal? Saya suka baca buku Yusuf Qaradawi yang cerita pasal dia bagi nama kitab itu Fiqh Awlawiyat. Memahami awlawiyat dalam beramal, afdaliyat dalam beramal. Hari ini dia kata akhir zaman, ramai manusia ni tersilap dalam beramal, membuat amalan-amalan yang tidak afdal dan meninggalkan pada masa yang sama amalan-amalan yang afdal. Yang tadi dah saya sebut dengan sunnah-sunnah yang kecil, sunnah-sunnah yang besar dia tinggalkan. Jadi inilah bahannya dia kata akhir zaman ni dah. So, Qaradawi bagi contoh kadang-kadang tu macam kasar sikit, tapi itulah gambaran dia. Sedangkan dia kata inilah amalan paling banyak pahala. Paling banyak pahala sebenarnya adalah amalan mengajak manusia kepada kebaikan. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apakah perkataan yang paling baik selain daripada mengajak manusia kepada Allah? Ada amalan paling mahal, paling berharga. Nah, bahkan Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab tu yang saya menarik dia kata, saya tak pasti dalam kitab tu ataupun dalam artikel lain, dia kata aku sebenarnya agak pelik sikit dengan saudara-saudara kita yang di sebelah Asia. Asia kita lah. Dia sebenarnya tunjuk pada belah-belah kita ni lah, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Dia kata mereka sebahagian daripada mereka suka sangat mari ke Mekah. Dia kata tiap-tiap tahun ada yang mari ke Mekah. Nah, buat umrah, setiap tahun buat umrah. Dan ada yang setiap tahun buat haji. Bagus dah buat haji, baguslah. Apa kata tak bagusnya? Bagus ke buat umrah, baguslah, bersihkan diri dah. Tapi dia kata kalau setiap tahun pergi ada benda tak kena lah tu. Kefahaman yang salah, dia kata dah. Sedangkan bagi aku, bagi pandangan dia kata dah, bagi pandangan aku, kalaulah duit yang dia gunakan untuk pergi umrah tu lah, berapa pergi umrah sebenarnya? 10,000, 8,000 lah, 8,000 lah, 8,000 setahun hari tu, dia ni kau mahal dah. Sedangkan dia kata duit umrah 8,000 tu contohnya dah, kalaulah dia masukkan dalam tabung hantar ke Palestin, jauh lebih besar pahala ni, isi Allah Ta'ala. Itu kata Allah dalam beramal tu, nampak simple. Tapi ustaz, orang pergi Mekah bukan tidak boleh, bukan tak boleh. Bijak memilih amalan itu penting dalam hidup kita, sebab kita ni terhad, duit kita terhad, umur kita pun terhad. Kalau kita dah sibuk buat benda-benda yang pahala kecil, rugilah kita. Pahala besar ada, tapi sebenarnya kita tinggalkan. Dan macam orang kata sibuk hantar tolong orang jauh-jauh bayar ke sana, sedangkan dia kan sebelum miskin tak sahur. Nah, dia yang sebelah yang susah tak diberi. Dan hak tu lebih afdal, itu jauh lebih besar pahala. Sebab apa dia kata gitu nak? Sebab sebenarnya dah amalan peribadi ni dia habis kat kita je sebenarnya dah. Kita mari surah, semayang, kita bangun qiyamul lail. Bukan saya meremehkan amal jangan silap faham. Jangan silap faham kalau kata Allah Ustaz. Bukan saya meremehkan amalan tu. Qiyamul lail tengah malam aku dah baguslah besar pahala ni. Nah, 10 malam akhir Ramadan iktikaf tengah malam di masjid daripada Baitullah, sembahyang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar di Mekah di depan pintu Kaabah bertahajud. Kita bayang itu besar pahala tu lah. Malam Lailatul Qadar pula, Mekah pula tempat paling afdal, masa paling afdal, waktu paling afdal tengah malam pula qiyamul lail. Kita nampak itu dah. Tapi kan ada hadis Nabi sebut kan? Ada hadis Nabi sebut seorang yang berjaga di sempadan negara Islam, menjaga keamanan kan? Pahalanya adalah lebih besar daripada seorang yang bersolat pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan di Baitullahil Haram. Sebab apa? Nak ajar kita kadang-kadang memilih amalan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab di antara pintu syaitan pun kata Ibn Qayyim sebut dalam masa cerita tentang pintu syaitan, ada 7 semua sekali. Antara yang ke-6 kalau tak silap saya, dia akan sibukkan kita dengan buat benda-benda yang tidak afdal, meninggalkan benda-benda yang afdal dan sibuk dengan benda-benda yang tidak afdal. Nah, saya buat contoh mudahnya, biasa saya mengajar masjid, kadang-kadang kuliah ilmu mengajar dalam masjid kan, orang masih duduk, tapi ada seorang duduk belakang baca Quran. Itu contoh paling mudah lah saya kata. Apa hukum dia baca Quran? Mana dosa tak dosa baca Quran, boleh pahala. Tapi sebenarnya pahala mana besar, baca Quran di belakang ke duduk dalam majlis ilmu?
Di dalam isi ilmu sebenarnya pahala lebih besar. Tapi sebenarnya disebut oleh Ibn Qayyim tadi, di antara pintu-pintu syaitan menghasut manusia ialah menyibukkan kita dengan benda-benda yang mafdul disebut. Benda-benda yang tidak afdal, benda-benda yang afdal. Dan saya katakan terus terang sebab kami bersebut, amalan paling afdal hari ini adalah mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan paling afdal. Nah, sebab kalau kita semayang tengah malam di kampung sekali malam itu diri kita. Kita mari semayang habis pahala itu untuk diri kita sahaja. Dia habis situ inilah. Bila kita mati kita tak nak buat dah. Nah, tetapi pahala mengajak manusia kepada kebenaran ini dah. Mengajak manusia kepada Allah. La an yahdiyaka rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Kamu boleh beri petunjuk kepada seorang supaya dia balik pada jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya, kata Nabi. Ini pahala paling besar. Ada mungkin kata mungkin ajak orang mari surga, ada simple je dah. Ajak jiran kita mari surga, ada jiran kita tak mari dah. Kan nanti jiran kita ramai tak mari surga dah. Kita ajak je dia mari surga. Nampak simple, tapi sebab apa pahala dia jadi besar? Sebab dia berangkai pada. Nah, bila kita ajak dia, kemungkinan dia berubah. Kalau dia pun mungkin dia tua dah, tapi dia ada anak, kemungkinan dengan sebab kita ajak tu dia jadi berubah. Anak dia pun dia bawa di masjid surga, anak dia pun dia tafsir agama. Kemungkinan anak dia akan jadi ulama besar, akan jadi imam besar, imam. Mungkin anak dia akan hafal Quran. Semua pahala tu dapat pada kita yang mengajak dia mari masjid dia. Amalan yang sikit tapi pahala dia berterusan sampai mati. Dia ada hadis Nabi juga. Bila mati seorang anak Adam, terputus segala amalannya kecuali mereka yang tadi itu menyampaikan Islam, mengajak manusia kepada kebaikan. Ini satu benda yang kadang-kadang kita terlupa. Kita sibuk dengan amalan fardu. Baguslah amalan fardu, saya kata bukan tak bagus, baca Quran, qiyamul lail. Ini amalan kita kena teruskan. Tapi jangan tinggal amalan yang banyak pahala itu. Mengajak manusia pada kebenaran. Nah, bukan mesti mengajak ni macam ustaz ceramah tak lah. Simple je dengan kadang-kadang kita ada jom di surah malam ni ada orang macam malam ni kita ada majlis maulud contohnya. Mungkin ada orang kata ajak dah ustaz, nak mari mak mana. Berapa kali kita ajak? Itu soalan dia lah. Berapa kali kita ajak? Balik pada sirah Nabi, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Siapa yang Nabi ajak? 13 tahun tu. Tuan-tuan bayangkan siapa yang Nabi ajak? Hari-hari Nabi pergi Kaabah lah. Ajak siapa? Orang yang sama je. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Mughirah bin Syu'bah, Ubay bin Khalaf. Itu nama-nama paling Quraisy lah. Orang tu je yang Nabi ajak. Esok orang yang sama lagi, lusa orang yang sama. Bayangkan bertahun sampai 10 tahun lebih Nabi berdakwah. Kita yang ada sekali pun patut alah ustaz ajak dah saya tak mengalah dah kita belum cerita Nabi dilempar orang dengan unta dengan kita tak kenal apa-apa pun. Sekadar mengajak kita masih tinggalkan. Kita tinggalkan sunnah yang paling hebat yang ditunjuk, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup malam ini untuk kuliah saya malam ini. Tuan-tuan boleh rujuk tengok lagi lah cerita-cerita Nabi yang menarik dah, yang menjadi amalan-amalan afdal tadi ya. Saya ingat boleh saya tutup dengan satu cerita di malam ini, insya-Allah. Solat je. Okay. Apa syair. Saya nak cerita sikit ya, satu cerita yang pasal amalan yang berangkai tadi tu. Ada satu kisah, cerita betul, saya baca dalam satu artikel. Cerita ni berlaku di Turki. Ada dua orang pelancong daripada sebuah negara Eropah, nama Romania. Negara tu Romania. Belum mana tahu lah cerita-cerita Dracula, biasanya Romania lah. Jadi pelancong ni dia naik basikal masuk kat Turki. Sampai dia kata tengah malam, kawasan itu masuk gelap dah. Jadi dia cari rumah kampung tempat nak bermalam. Jauh dia nampak, dia kata ada cahaya. Dia pun pergilah, cahaya suami isteri. Dia pergi kat cahaya tu, rupanya ada satu rumah kampung yang agak jauh daripada orang. Rumah kecil je, rumah yang dibuat daripada tanah liat. Dia pun singgah, dia pun sembang. Dia kata dia minta izin nak bermalam. Tuan rumah pun ramai, dia kata dia hidangkan kami dengan makanan suami isteri. Kemudiannya dia pun malam tu tuan rumah pun kemahkan bilik bagi dia orang tidur dalam satu bilik. Keadaan yang tak berapa cerah, dia kata dah gelap-gelap itulah.
Kemudiannya dia pun tidur lah. Besoknya dia bangun, dua orang isteri ini dia bangun. Dia bangun, lepas tu baru dia perasan rupanya rumah tu sangat kecil, ada satu bilik je rumah tu. Jadi bilik tu sebenarnya bilik yang selalu tuan rumah tidur. Bagi dia orang tidur. Jadi tuan rumah tu tidur mana malam tu dia pun tak tahu. Jadi dia pun keluar tengok makanan dah siap lah, makanan dia makan, dia pun tanya lah. Dan sekali sebelum pisah dia tanya, sebenarnya kenapa Pak Cik ni boleh layan saya macam ini, sedangkan Pak Cik tak kenal saja. Orang tua orang kampung dia jawab apa? Dia kata, aku pun tak tahu sebab apa, tapi agama aku mengajar aku begitu. Ini cerita akhlak ada, akhlak yang baik, tak perlu ceramah pun. Akhlak yang baik yang dia tunjukkan. Agama aku ajar aku buat gitu, dia kata. Agama apa? Agama Islam dia. Jadi orang ni pun dengan sebab itu dah orang dua orang ni balik ke Romania, balik negara dia buat kajian, dia kaji tentang Islam. Last sekali dia masuk Islam. Dan daripada situ dia kata dia bawa Islam dekat Romania. Cerita tawaban tak ingat lah, tapi ada dalam artikel saya baca. Dia buka pusat dakwah pula di Romania tu, beratus orang masuk Islam di Romania. Siap buka cawangan lagi di Romania, sehingga ribu orang masuk Islam dengan pusat dakwah yang dia buka, suami isteri tadi. Jadi tuan-tuan bayangkan berapa banyak pokcik tu yang duduk Turki dah dia dapat pahala. Ribu orang masuk Islam tu dia dapat saham juga. Simple benda je dia buat. Tapi amalan yang kita kata itu tak ada lah. Amalan yang sedikit tapi pahala dia berakal-akal. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan kisah itu supaya kita fikir juga lah. Lepas ni dalam beramal kita kena jadi orang yang cerdik juga. Amalan yang kita buat biarlah amalan yang begitu, amalan yang berakal-akal yang akan berterusan sampai kita mati, kita tidur pun amalan itu berjalan. Kita memang memerlukan amalan-amalan di akhirat tuan-tuan. Ketika mana tidak ada beri manfaat segala harta dan anak-anak kita kecuali pahala-pahala ini lah. Pahala-pahala yang berterusan yang kita nak dan sampailah kita bertemu dengan Allah SWT dengan kejayaan. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendirilah. Dan tak lupa kita untuk sentiasa berselawat pada Nabi pada bulan yang mulia ini. Moga-moga kita di akhirat yang tidak dibangkitkan Nabi tengok kita tu, dia kenal lah kita dah. Jangan dia tengok kita, dia paling tak lain. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.